Al-Quran satu dua. InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jildahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang beriman ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya berikan kefahaman di dalam bidang agama insyaallah. Ya mati silakan imam kita. Mana kita imam Lilana. Yang mati sembilan Tuan Bilal, pengurusi surau, jabatan kuasa surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah bab menakahat, bab nikah kahwin. Di muka surah apa tu? Saya pun tak tanda lah. 111 rukun nikah, rukun akad nikah. Okay, insyaAllah kita lihat rukun akad nikah. Cikgu tutup kipas sojuk. Kaki saya sojuk. Naik kipas dia. Sebab dia tembak kaki saya. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini kita lihat berkenaan dengan rukun akad nikah. Rukun akad nikah. Nikah mempunyai 5 rukun. Ni yang benda yang pengantin ulu halal nak menghafal ni. Nikah mempunyai 5 rukun. Iaitu yang pertama lafaz nikah ataupun sirah. Bahasa Arab sirah lah. Lafaz nikah ataupun lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul ataupun lafaz nikah. Yang kedua isteri ataupun bakal isteri lah. Bakal menjadi isteri. Kemudian suami, bakal menjadi suami. Kemudian wali. Wali sama ada wali akrab ke, wali abad ke, wali dekat ke, wali jauh ke, ataupun wali nasab ke, ataupun wali hakim, wali lah. Dan 2 orang saksi.
Saksi ni ada upah lah saksi. Kan? Saksi ni kalau dulu upahnya RM20, sekarang dah 40. Kalau dua saksi mana 80 lah. Upah juru nikah pun dulu 80. Dulu 80, sekarang 120. Untunglah kalau banyak kata anak Korea nikah kan, dalam minggu tu ramai yang nikah. Untung lah dah. Itu rezeki lah. Baik. Jadi rukun nikah, lafaz akad nikah ataupun sighah. Lafaz akad nikah bermaksud ijab. Ijab daripada wali dan qabul daripada pengantin lelaki. Contoh lafaz ijab ialah aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku, ataupun aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku. Siapa anak perempuan tu? Fatimah binti Wahab, kan? Dengan mas kawinnya. Biasa ada sambunglah dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. Kalau negeri 9, 200 lah. Ini kalau lafaz nikah daripada, ini lafaz ijab daripada wali langsung lah. Ada masa wali dia tak nak, dia tak confident untuk ijabkan, lafazkan tu. Jadi dia wakilkan kepada juru nikah. Bila wakil juru nikah, dia punya lafaz beza sikit lah. Dia akan lafaznya, saya nikahkan dikau dengan Fatimah binti Wahab, contoh, yang berwakil walikan bapanya kepadaku, kan? Yang berwakil walikan bapanya pada mana bapa perempuan tu dia dah wakilkan kepada juru nikah. Jadi lafaznya beza sikit lah. Yang berwakil walikan bapanya kepadaku dengan mas kawin sebanyak RM200 tunai. Itu perlu akad. Akad lah tu, kena akad lah. Maksudnya yang bapa kepada, kena akad. Dia mesti diakadkan. Dia ada lafaz, dia ada borang khas, borang wakalah wali nama dia. Borang wakalah wali itu perlu diisi dan diakad, kan? Seandainya wali tidak confident untuk mengakadkan sendiri, ataupun mungkin wali tak dapat hadir waktu akad nikah. Wali berada jauh, kan, tempat lain, di luar negara ke atau luar negeri 9, jadi sibuk, kan, urusan kerja, jadi dia tak dapat nak balik. Ataupun mungkin bercerai, mak ayah bercerai. Jadi masing-masing dah buat haluan sendiri. Jadi anak nikah ni anak perempuan dia, sedangkan mak ayah dah bercerai. Jadi cari-cari, ada wali ni, contohnya berada di Kelantan wali dia. Jadi kemungkinan besar wali tak dapat hadir. Yalah, ada isteri yang lain, jadi macam mana nak balik? Susah nak balik. Tapi kadang ada juga dia nak balik. Dia ambil peluang lah anak dia balik, dia ni dapatlah jumpa anak dia, walaupun dah bercerai je kan, susah. Baik. Sementara contoh lafaz qabul, pula ialah aku terima kahwinnya ataupun aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya anak perempuanmu, atau aku terima nikah anak perempuanmu, ataupun aku terima nikah si Fulanah bin si Fulan dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. RM200 tunai. Jadi itu mesti cepatlah sambut, jangan monong dulu, kan? Monong dulu kan, apa itu? Oh, aku terima nikahnya. Tak boleh lah. Dia mesti suruh disambut lah. Mana tidak diselangi oleh lafaz yang lain. Bila saja wali telah ijab, dah selesai ijab, tunai, dia kata teruslah pengantin lelaki terus sambut lah. Jangan ada menung kan tu. Kalau tak sebut nama perempuan tu, ataupun nama sebenarnya contoh Khairul Nisa, kita panggil Khairul je. Mana tu dia punya sah? Tu yang jadi kemusykilan tu. Ditakuti tak sah nanti, sebab dia ada saksi kan. Saksi kan takut kan dia pun confuse. Ulang gitu. Ulanglah. Kalau saksi kata itu kuasa saksi masa tu.
Waktu akan nikah ni saksi tak dapat disangkal. Jangan bantah. Kalau dia kata ulang kan, ulang kan. Sebab dia dah dilantik sebagai saksi, mana orang yang dah diamanahkan. Saksi. Dan saksi ini mestilah orang yang dah mahir, orang yang dah biasa. Dia dah ada pengalaman. Banyaklah ada yang dari saksi orang nikah. Kadang biasanya saksi nikah tu dah orang yang boleh. Bila siap kan. Itulah saksi nikah. Yang nikah kan imam. Gitu. Jadi kalau seandainya lafaz nama perempuan tu tak jelas, kebiasaannya saksi akan suruh ulang semula supaya dapatkan pastikan betul-betul itulah nama yang betul, nama perempuan tersebut. Tapi kalau nama perempuan tu ada gelaran dia lah, biasa dipanggil, tapi memang khusus pada dia lah. Jadi boleh tak disahkan? Kalau jadi seksi itu boleh tak disahkan gelaran. Biasa kita tak gunakan nama gelaran. Dia mesti nama yang pada IC. Dia mesti nama yang pada IC tu, bukan nama gelaran dia. Jadi takuti kan tak sah. Saya tak boleh kata tak sah pun, saya tak boleh nak cakap sah ke tak sah kan. Jadi akan ada kemuskilan lah, keraguan dan kemuskilan kat situ. Dan biasanya Imam Biasi akan suruh ulang balik lah. Ulang bukannya payah pun kan. Dan biasanya ikut nama pada IC kan. Baik. Seterusnya, jika lafaz qabul daripada pengantin lelaki mendahului lafaz ijab daripada wali, hukumnya adalah sah juga. Kerana lafaz akan nikah itu sama ada dahulu atau kemudian tetap mencapai maksud yang sama. Mana pengantin lelaki sebut dulu saya terima nikahnya, kemudian barulah wali kata saya nikahkan kau. Boleh lah. Boleh kata. Tapi macam ganjil sikit lah. Ganjil dan pelik. Jika lafaz qabul daripada pengantin lelaki mendahului lafaz ijab daripada wali, hukumnya adalah sah. Kerana lafaz akad nikah itu sama ada dahulu atau kemudian tetap mencapai maksud yang sama. Boleh? Kemudian hikmah disyariatkan lafaz akad nikah. Hikmah disyariatkan lafaz akad nikah adalah kerana akad mesti dengan kerelaan kedua-dua belah pihak. Kerelaan ini ialah perkara tersembunyi yang tak mudah dilihat. Tak mudah untuk dilihat. Oleh sebab itu, hukum syarak menganggap ijab dan qabul sebagai satu tanda yang jelas menunjukkan kerelaan tersebut. Jadi benda dalam hati kita tak nampak. Jadi macam mana nak zahirkan? Zahirkan mesti sebutlah. Wali kena sebutlah. Sini dia nikahkan akan anak perempuan dia. Pengantin lelaki mesti sebut saya terima nikah. Terima nikah pengantin perempuan sebutlah. Macam tu. Kalau tak boleh sebut jangan ustaz, bahasa isyarat lah. Kadang ada bisu kan. Ada pengantin bisu. Siapa pernah nikahkan pengantin bisu? Dua bisu. Dua-dua bisu. Ya, pengantin lelaki bisu, pengantin perempuan bisu. Jadi terpaksa menggunakan translator. Translate kena ada. Orang yang translate tu dia faham bahasa isyarat dan dia boleh terjemahkan apa yang diisyaratkan oleh pengantin lelaki itulah. Gitu. Tapi kerja dia lambatlah sikit. Sebab nak bahasa isyarat, lepas tu nak kena translate pula lagi, banyaklah kerja dia. Dia tak macam, ya? Yang bisu, dua bisu. Ya. Pakai saksi tak? Tetap ada saksi ya. Saksi pun orang yang saksi dia rukun nikah, saksi kena ada. Tak ada saksi memang tak sah nikah. saksi pun orang yang translate. Mana? Kadang orang dia tak boleh translate. Dia ada translator lain. Translator itulah yang akan menterjemahkan apa yang diisyaratkan oleh pengantin lelaki tu. Macam tu. Pengantin lelaki tu dia, pengantin perempuan dia hanya tak boleh cakap, tapi dia boleh dengar. Ada yang tak boleh cakap, tak boleh dengar. Dua tak boleh. Ada yang tiga
Tak boleh cakap, tak boleh dengar, buta lagi kan. Itu lebih parah lah. Teruk lah. Dunia dia gelap je tu. Ada yang tak boleh cakap, bisu, tapi dia boleh dengar. Ada yang pekak, tapi boleh cakap. Macam-macam lah pesen orang kan. Allah Ta'ala punya ketentuan Allah Ta'ala terhadap diri dia. Baik. Ya. Yang itu dia songau. Jadi saksi ni tak nak terima. Dia suruh tuan kataan tu kan. Jadi macam mana dia semua jadi dia songau. Nak nikah dia kan. Nikah. Ada tak kuasa veto kepada juru nikah tu untuk dia mengesahkannya? Kalau keadaan macam tu kan. Dia dah boleh kali masa tu kan. Okey. Kita dah kira dah rosah lah. Rosah ni maknanya dah ada keringanan kat situ. Makna sampai memberatkan pengantin lelaki pun tak boleh juga. Dia ikutlah apa orang kata dia dah gunakan semaksimal mungkin lah kan untuk menzahirkan apa yang dia cakap tadi. Dia setakat tu je yang dia boleh. Setakat lain dia tak boleh dah. Semana saksi kena terima lah. Saksi kena terima. Yang penting dah sampai dia punya tujuan dan maksud apa yang dia nak oleh pengantin. Kalau dia tulis tak boleh. Boleh juga. Kalau nanti dia isu kan. Jadi dia tak boleh, jadi dia tulis aku terima nikah ni sekian-sekian. Boleh? Saya aku terima nikahnya. Mana terus cepat tulislah. Terus cepat tulis. Jangan leka benar kan baru nak tulis. Mana bila wali kan juru nikah tu dah sebut tunai, mana dia terus tulislah. Jangan dia leka macam tu je. Yelah, dia kalau dalam bab-bab tertentu ni maknanya ada, kita kena orang kata ada budi bicara lah. Budi bicara dan keringanan. Rosah kah? Jangan kita sampai memberatkan pengantin tu. Kau silap kan menangis lah pengantin kan tak dapat nikah kan. Silap-silap kan mengamuk lah dia. Payah bona nak nikah tak payah nikah lah kita. Maknanya atas budi bicara kita lah. Mana atas tengok. Yang penting tu kalau ikutkan qabil tu pun dah cukup dah. Aku terima dah. Kalau ikutkan qabil tu. Kalau dalam kita Arab lah. Aku terima nikahnya. Qabil tu nikah aku terima nikahnya. Dah cukup. Walaupun dia tak sebut nama perempuan tu pun dah. Yang penting memang ditujukan kepada perempuan tu, tak ada perempuan lain kan. Baik. Syarat lafazkan nikah. Syarat lafazkan nikah adalah seperti berikut. Naklah menggunakan lafaz kahwin. Kahwin ni bahasa Melayu lah. Kahwin ataupun nikah. Atau perkataan terbitan daripada kedua-duanya. Contohnya aku kahwinkan dikau. Dan aku nikahkan akan dikau kata. Ataupun aku nikahkan dikau. Aku terima perkahwinannya. Atau aku terima nikahnya. Maka perkataan kahwin dan nikah dan perkataan terbitan ini disyaratkan dalam lafaz nikah. Kerana kedua-dua perkataan ini digunakan dari segi bahasa dan syarak bagi menunjukkan perkahwinan. Kedua-duanya juga digunakan dalam nas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu. Kan nampak ada perkataan nikah. Fankihu nakaha. Jadi fankihu ni pada perkataan nikah lah. Fankihu ma taba lakum minan nisa wa sulasa wa ruba'. Dan kahwinlah dengan siapa yang kamu suka daripada perempuan lain, sama ada 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4 lah. Itu kalau nak poligami lah, tu nak poligami. Semaknanya lafaz yang guna pakai dalam Quran ialah nakaha. Nakaha makna nikah. Ataupun zawaja pun dah kadang zawaja. Zawaja mana nikah juga. Zawijtuka, aku nikahkan akan nikah. Pun boleh juga guna pakai. Dan imam biasanya waktu sebelum waktu akad nikah,
bila dia dah pegang tangan pengantin tu, lelaki tu, biasanya imam akan cakap uzawwijuka bima amarallahu bihi bin sakin aw ma'rufin aw taslihun bi ihsan. Uzawwijuka bima amarallahu, aku nikahkan akan kau dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzawwijuka bima amarallahu bihi bin sakin aw ma'rufin aw taslihun bi ihsan. Lepas tu dia panggil nama pengantin lelaki tu, contohnya Ali bin Abu pun jawab saya. Lepas tu dia akan sebut saya nikahkan akan kau. Sampailah pada tunai lah. Betul lagi pun tu sebut saya terima nikahnya. Kan? Saya terima nikah ataupun saya terima nikahnya. Kalau Melaka dia tak terima perkataannya tu. Saya terima nikahnya, dia tak terima. Kalau Negeri Sembilan terima perkataan saya terima nikahnya tu dia terima. Boleh guna pakai lah. Kalau Kelantan, kalau Melaka dia tak terima. Saya terima nikahnya tu dia tak nak. Dia mesti sebut saya terima nikah. Tu macam tu je. Nya tu dia tak nak. Tu Melaka punya style lah. Gitu. Ni 9 masih boleh digunakan pakai lagi lah perkataannya tu. Baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnaha. Nampak? Zawwaja. Kata nikah tu. Zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun minal azwajihim fi azwajin adiyaihim. Kemudian setelah Zaid selesai habis, Zaid ni anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, itulah Zainab, telah menceraikan Zainab, kami kahwinkan engkau dengannya Rasulullah, supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka. Zaid ni ialah anak angkat kepada Rasulullah SAW, berkahwin dengan Zainab. Macam tu. Lepas tu mereka ni tak bahagialah. Akhirnya berlakulah perceraian Zainab dengan Zaid. Akhirnya Nabi bernikah dengan Zainab pula. Macam tu. Untuk membolehkan, menghalalkan berkahwin dengan anak angkat, isteri kepada anak angkat. Macam tu. Kalau sebelumnya tak dibolehkan berkahwin dengan isteri anak angkat pada syariat sebelumnya. Jadi bila berlaku perkara ni, maka dibolehkan. Kemudian dalam ayat ni juga ada perkataan zawaj tadi. Zawaj tu mana nikah? Tazwij kan? Di Paru Jaya ada satu pusat khusus perkahwinan, namanya Tazwij nama dia, syarikat dia. Dia banyak syarikat ni. Syarikat khusus perkahwinan banyak. Minggunya semalam apa tu? Hari Sabtu tu. Itu lah, baru saya ceramah khusus perkahwinan secara online daripada Polisen Wirtasil, nama syarikat tu. Maknanya dia kontak saya, minta Ustaz ceramah berkenaan dengan tiga tajuk, kata. Boleh lah. 3 tajuk secara online. Tajuknya iaitulah perkahwinan, kemudian yang kedua prosedur perkahwinan, dan yang ketiga itulah akad nikah dan juga walimatul urus. 2 jam kena ceramah secara online, 50 orang peserta. Baik. Kemudian begitu juga hadis qala Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Kan sabda Nabi SAW, wahai para pemuda, sesiapa di kalangan kamu yang berkemampuan, maka berkahwinlah. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji. Kerana dengan berkahwin tadi akan terpelihara pandangan mata dan juga kemaluan. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau barang siapa yang tak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana dengan puasa itu merupakan wijak. Wijak ni pendinding ataupun perisai daripada melakukan benda yang tak elok. Baik. Kemudian lafaz akad nikah atau kahwin dalam ijab dan kabul adalah jelas. Sekiranya wali hanya menyatakan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku,
Dan bakal suami pula menjawab, aku terima, maka pernikahan belum berlaku. Kenapa? Kerana dia tak sebut nama anak. Dia tak sebut nama anak tu siapa. Dia kata anak saja. Jadi mungkin anaknya ada 2, 3, 4 anak. Dia mana satu? Dia mesti ada ta'yin lah. Ta'yin ni mana menentukan anak yang mana satu. Gitu. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Dan bakal suami menjawab, aku terima, maka pernikahan belum berlaku. Jika bakal suami berkata, kahwinkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan wali pula menjawab, aku terima, pernikahan ini juga tidak berlaku. Hal ini ialah kerana kedua-dua pihak tidak jelas dalam penggunaan lafaz kahwin atau nikah. Dia tak jelaslah. Lafaz akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab, itu dah masalah lain lah. Jadi mana, kenapa tak jelas? Kerana dia kata anak perempuan. Perempuan yang mana? Si Zainab ke, si Fatimah ke, si Ruqayyah ke, si Khadijah kan? Yang mana satu? Itu sebabnya lapas kena jelas lah. Kadang ada anak yang anak hampir sama, nama dia hampir sama kan, 2-3 orang tu hampir mirip je. Jadi kena jelas lah, supaya jangan salah. Jadi laki-laki mungkin dia ingat, oh yang cantik, tiba-tiba dia dapat yang tak cantik. Mungkin lelaki tu anak-anak perempuan yang orang kata cantik, lepas tu orang kata kerja pun bagus kan, doktor dan sebagainya kan. Tiba-tiba dia dapat yang tak cerdik, kerja pun tak bagus, cakap pun songau kan. Songau kan tu. Abang nak makan kan. Abang nak makan kan. Bila dah kahwin kan, dah terkejut pula dia. Jadi baik, itu sebabnya perlu ditakyin. Takyin menentukan mana satu lah. Baik. Kemudian lafaz akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab. Sah akad nikah dengan bahasa lain selain bahasa Arab, walaupun bakal suami dan wali belum berbahasa Arab. Walaupun suami dan wali boleh berbahasa Arab. Hal ini adalah kerana mengambil kira maknanya sahaja yang tiada kaitan dengan i'jaz. I'jaz sebagaimana Al-Quran. Oleh itu memadailah menggunakan terjemahan dia. Sesuai kita punya terjemahan, yang penting fahamlah mana dia. Kan gitu. I'jaz ni maknanya ringkasan. Boleh juga makna ringkasan ataupun mukjizat. Mukjizat, kemukjizatan Quran. Kita kata i'jaz Quran. Quran ni kalau bahas, dia punya perkataan Quran ni dari segi balaghah dia, pembahasan ni panjang lebar. Dari segi nahu dia lagi, segi sorab dia lagi, lepas tu di segi kata balaghah dia, ilmu ma'ani dia, ilmu bayan dia, ilmu batik dia kan. Atau sebabnya ulama mengarang, orang kata bermacam-macam kitab kan berkenaan dengan ilmu balaghah ni, balaghah Quran ni. Maknanya setiap ayat Quran ni dia ada pendetailannya, pembahasan setiap ayat itu. Kenapa ayat ni begini? Kenapa ayat begini? Kenapa begini? Kenapa ayat ni sama? Kenapa tak sama? Kan? Gitu. Kenapa kadang ujung ayat ada kadang ayat tu ujung dia sama kan? Kawariro kan? Ada sama. Contoh ayat sejadah kan? Ayat apa tu? Ayat surah Insan. Kau ujung ni sama kan? Ro. Hal ata al insani hinum minan dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Surah ujungnya dia menunjukkan balaghah Quran juga. Kecantikan Quran tu, kebagusan Quran, kecantikan Quran ni kalau dibahas satu persatu tak habis-habis. Tak habis-habis. Itu dia kata i'jaz.
ijaz Quran. Kan? Hal ini adalah kerana mengambil kira makna sahaja yang tiada kaitan dengan ijaz sebagaimana Quran. Oleh itu memadai menggunakan terjemahan dia saja pun boleh. Maksudnya penting fahamlah. Penting faham. Cakap Jawa pun boleh. Yang penting faham kan. Itu. Jangan cakap Jawa tapi pengantin lelaki tak faham. Gitu. Dan juru nikah Jawa, juru nikah Jawa, orang Jawa. Pengantin lelaki itu bukan Jawa. Tiba-tiba juru nikah cakap Jawa. Tak faham. Tak boleh lah. Dia mesti faham lah. Mesti faham. Bahasa Inggeris pun boleh kan. Kadang-kadang kan dinikahkan dalam bahasa Inggeris. Juru nikah dalam bahasa Inggeris kan. Nikah bahasa Inggeris. Jadi pengantin lelaki kenalah faham bahasa Inggeris. Ataupun kadang-kadang pengantin dia bukan orang Malaysia, dia tak kerti cakap Malaysia kan. Itu sebabnya juru nikah pun kena tahu dah sikit tentang bahasa Inggeris. Kalau tidak pun baca je, dia ada tag. Kan? Jakim pernah ada buat buku lapas nikah dalam bahasa Inggeris. Ada? Jadi tengoklah. Tengoklah dia punya pengantin tu. Kadang ada pengantin bukan orang Malaysia, daripada luar negara datang ke Malaysia, kahwin dengan orang Malaysia kan. Jadi sudah tentu kadang-kadang dia tak faham bahasa Melayu. Nak tak nak terpaksa juga nikahkan dengan bahasa Inggeris. Gitu. Yang penting dia faham. Baik. Kemudian lafaz akad nikah dengan bahasa kiasan kinayah. Tak sah akad nikah dengan lafaz kiasan walaupun dalam apa-apa bahasa sekalipun. Lafaz kiasan ialah lafaz yang membawa makna kahwin dan yang lain. Contohnya, aku halalkan anak perempuanku kepadamu dan aku berikan anak perempuanku kepadamu. Hal ini adalah kerana lafaz kiasan memerlukan kepada niat. Lafaz kiasan tengok pada niat. Apakah tujuan dia? Apakah maksud daripada kata-kata halal tu? Halal apa? Ataupun dia kata, aku berikan anak perempuanku padamu. Beri macam mana? Apa maksud beri tu? Kenapa? Betul juga macam lafaz talak kan? Lafaz talak pun dia ada dua. Satu lafaz soreh, satu lafaz kinayah. Kinayah ni dia main sindir-sindir je, dia ceraikan isteri dia. Tapi tak jelas cerai ke tak cerai kan. Itu lafaz kinayah. Jadi lafaz kinayah ni mesti di hakim kena panggil lah. Hakim kena panggil suami itu kan. Apakah maksud tujuan dia cakap macam tu? Adakah dia nak menceraikan isteri ke tak menceraikan? Itu lafaz kinayah. Kerana ini maknanya lafaz-lafaz yang boleh ditafsirkan dengan dua makna. Satu, kemungkinan menyatakan kepada nikah, satu lagi bukan pada nikah. Ataupun satu boleh kita tafsirkan kepada makna cerai dan satu lagi boleh kita tafsirkan dengan makna bukan cerai. Jadi hakim kena tanyalah tu pengantin, apa kata suami kalau nampak cerai, adakah kau berniat untuk menceraikan isteri kau atau tidak? Baik. Hal ini adalah kerana lafaz kiasan memerlukan niat. Niat terletak di hati. Dan lafaz akad nikah disyaratkan dengan saksi, sedangkan para saksi pula tidak mengetahui niat yang ada dalam hati untuk memastikan kedua-dua pihak benar-benar berniat nikah ataupun lainnya. Niat terletak di hati lah. Dan lafaz akad nikah disyaratkan dengan saksi, sedangkan para saksi pula tak nak tahu. Nak nikah kan, nak menentukan lafaz nikah tu mesti ada saksi. Tapi saksi pun tak tahu apa yang diniat oleh ayah tu. Adakah dia nak menikahkan anak dia ke tak nak nikahkan? Gitu. Kemudian akad nikah dengan tulisan. Tidak sah akad dengan tulisan sama ada kedua-duanya yang berakad ketika itu wali ataupun tidak. Jika wali menulis lafaz akad, iaitu aku nikahkan kau dengan anak perempuanku kepada seorang lelaki yang hadir di hadapannya ataupun tidak, dan diserahkan kepada lelaki tersebut yang membacanya lalu dia menyatakan aku terima perkahwinan anak perempuanmu, maka akad nikah itu tak sah. Hal ni demikian kerana akad nikah adalah kiasan.
sedangkan akad nikah tidak sah dengan kiasan. Mana kecualilah kalau seandainya memang ayah itu memang ayah dia bisu. Ayah tak cakap. Kalau ayah tak cakap pun ada kelonggaran lah. Bolehlah ada kelonggaran. Kalau dia boleh guna isyarat, guna isyarat dulu. Kadang isyarat pun tak boleh je dah. Yang boleh tulisan. Tu je dia punya alternatif yang ada tulisan je. Kira kena ambil kira tulisan lah. Macam tu. Betul juga pengantin lelaki. Bahasa syarat pengantin lelaki bersyarat pun tak faham. Dah lah bisu. Lepas tu bahasa syarat pun tak faham. Akhirnya guna tulisan je lah. Mana tulisan tu alternatif terakhir. Maka boleh dia ambil kira lah tulisan tu. Dia menyelesaikan, dia terima nikah. Macam tu. Kalau tidak kan macam mana pula? Sampai bila-bila pun tak nikah kau orang tu. Yalah, sampai bila-bila pun tak menikah. Dah lah dia bisu. Lepas tu bahasa syarat pun tak faham. Tak reti bahasa syarat. Tak pernah belajar bahasa syarat. Lepas tu yang last menulis. Yang dia tahu tulis je. Tulis pun orang kata dia nikah pun tak berkira juga. Dah warning lah orang tu tak dapat nikah saja. Kata dia lagi parah. Lagi parah lah, memang tak nikah lah je. Maknanya juru nikah pun kena ambil kira jugalah. Mana last choice last pilihan dia. Tu je dia boleh. Untuk memulihkan dia berkahwin ni. Baik. Yang ini yang kata tak boleh pakai tulisan ni kalau seandainya dia boleh cakap. Ayah tu boleh cakap. Saja dia nak mengata buat tulisan. Mengata tuliskan itu. Tak sah akad dengan tulisan. Sama ada kedua-duanya berakad sebuah hadir atau tidak. Ini kalau seandainya memang dia boleh cakap tapi sengaja nak buat tulisan. Jika wali menulis dalam akad, iaitu aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku kepada seorang lelaki yang hadir di hadapannya ataupun tidak, dan diserahkan kepada lelaki tersebut yang membacanya dan menyatakan aku terima perkahwinan perempuanmu, maka akad nikah itu tidak sah. Hal demikian kerana akad nikah dengan tulisan adalah kiasan, sedangkan akad nikah tidak sah dengan kiasan. Ini kalau seandainya wali itu dia boleh cakap, tapi dia tak nak cakap, tapi dia menulis. Gitu. Baik, akad nikah orang bisu. Akad nikah orang bisu dengan isyarat yang dipahami. Sah akad nikah isyarat orang bisu yang dapat dipahami, yang tidak memerlukan kemahiran orang tertentu untuk memahaminya. Isyarat ini adalah sama dengan lafaz yang berterus terang. Kan? Mana sah akad nikah? Sah akad nikah isyarat orang bisu yang dapat dipahami, yang tidak memerlukan kemahiran yang tertentu untuk memahaminya. Kalau mudahlah macam tadi dah. Ada juru translate lah. Dia paling mudah. Untuk supaya jangan ada keraguan apa bodoh yang dicakap oleh wanita lelaki itu kan. Dia tahu cina-cina kan. Tahu cina-cina kan. Kalau boleh ada translator lah, mana seorang tertentu yang menterjemahkan apa yang diisyaratkan oleh wanita lelaki itu. Atau lagi baiklah, betul. Tapi kalau juru nikah tu dia pun faham. Dia pun pernah kursus bahasa syarat. Juru nikah pernah kursus bahasa syarat. Lagi senang. Dia pun faham. Apa yang cakap oleh wanita lelaki tu dia senang, dia faham. Lagi mudah. Jadi syarat ini adalah sama dengan yang lafaz yang berterus terang. Jika syarat tidak dipahami kecuali orang tertentu saja, maka akad nikah tidak sah. Hal ini demikian kerana isyarat yang suka dipahami adalah sama dengan kiasan, sedangkan akad nikah tidak sah dengan bahasa kiasan. Jika syarat itu tidak dipahami kecuali orang tertentu saja, maka akad nikah tidak sah. Dia mesti bahasa syarat
yang orang kata yang diguna pakai oleh kebiasaan orang. Kebiasaan orang bisu kan, kebiasaan orang bisu apa persyarat yang biasa dipakai untuk terima nikah, untuk terima sesuatu kan, ajak kabul dan sebagainya. Itulah benda yang akan diguna pakai lah video. Maka sah lah, mana saksi pun kena faham juga lah bahasa syarat. Sebanyak lah kita tahu, kena khusus sikit. Saksi pun kena khusus juga kan, supaya jangan nanti jadi masalah kemudian kan. Dah berpuluh lah pengantin lelaki tu, masih tak sah kan. Jadi membebankan dia, menyusahkan pula pengantin kan. Kita kalau boleh nak mudahkan kan, itu. Kemudian ijab dan kabul naklah berturutan. Antara syarat akad nikah, lepas nikah. Okey. Antara syarat lepas nikah adalah dengan ijab oleh wali dan kabul oleh pengantin lelaki secara berturutan. Berturutan. Cepatlah. Jika wali berkata, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku, dan selepas tempoh yang lama pengantin lelaki jawab, aku terima nikahnya, maka akad nikah itu tidak sah. Mana dia makan masa lepon menung tu kan. Menung dulu kan. Baru kata aku terima nikahnya. Hal ini adalah kerana terdapat pemisahan yang lama antara ijab dan kabul. Kenapa? Kerana ada pemisahan. Ialah kerana pemisahan. Diam tu kan. Dia tak ada, maknanya dia busy lah. Berturutan lah gitu. Tak boleh. Ialah ikut apa yang dia boleh lah. Apa alternatif yang dia boleh. Apa alternatif yang dia boleh. Yang last choice yang dia boleh. Tulis lah. Ataupun menggunakan bahasa syarat kan. Ajarlah dulu bahasa syarat. Ajar sekejap kan macam mana lepas terima nikah. Jenis apa benda dah. Gagap. Yang penting walaupun gagap tapi orang faham kan. Juru nikah faham, saksi pun faham. Tak kisahlah dia gagap ke kan. Tak kisah, tapi yang penting fahamlah. Walaupun kadang dia cakap tu slotu je cakap kan. Tapi ada makna kepada terima nikah. Boleh. Ontak belakang Yalah, makan masa lah. Tapi lah dia pun nak nikah juga. Macam tuan nak nikah, dia pun nak nikah. Macam tu. Dia pun, yalah, takkan kau nak nikah, dia pun nak nikah juga walaupun dia gagap kan. Jadi gagap ni lah orang kata benda yang semula jadilah Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala dah tentukan dia gagap, macam mana. Sama juga dengan orang songau. Dan Allah Ta'ala jadikan dia songau, macam mana. Bukan dia sengaja nak songau kata. Jadi bukan dia nak sengaja. Orang sumbing kan. Bukan makna Allah Ta'ala nak, bukan nak kata kehendak dia tu sumbing. Dah Allah Ta'ala tentukan dia sumbing kan. Baik. Jadi hal ini adalah kerana terdapat pemisahan yang lama antara ijab dan kabul. Dalam tempoh yang lama ini ada kemungkinan wali menarik lepas ijabnya semula. Jadi kenapa tak boleh menung dulu baru terima nikah, tak boleh. Kenapa? Kemungkinan akan berlaku, contohnya wali tak jadilah aku nak nikah. Ambil bona menung lah dulu kan. Macam tak nak dengan anak dia ni dia. Gitu. Macam tak nak dengan anak dia ni. Macam tak setuju kan. Jadi dalam tempoh lama ada kemungkinan wali menarik balik ijab kabul tadi, ijabnya semula.
Adapun diam yang sekejap antara ijab dan qabul seperti bernafas sebentar. Menarik nafas ataupun bernafas ataupun bersin tidaklah merosakkan akad nikah. Tiba-tiba bersin kan? Sebelum disebut terima nikah tu bersin acuk kan. Bersin apa tu kata saya terima nikah kan. Tapi orang terkejut sikitlah. Kemudian satu lagi, pengantin lelaki ni dia kena buat latihan. Sebelum akad nikah saya betul juga, saya dalam kursus perkahwinan pun saya sebut kat budak-budak ni. Pengantin siapa nak jadi suami ketika lepas akad nikah sebaik-baiknya naklah latihan dulu. Jangan terlampau confident sangat. Nanti kau salah sebut ni kan. Itu daripada 1,500 kepada 5 juta kan. Itu. Hari tu ada satu video kan. Berapa juta tu dia sebut tu. Salah sebut. Zaman sekarang kan biasa viral kan. Apalagi kalau punya akad nikah ni orang buat live lah, orang buat video kan. Benda tu dah tersebar. Boleh dah tersebar. Orang semua dah tahu kan, malu. Macam tu. Betul tak? Kemudian satu lagi, kadang pengantin perempuan ni kadang-kadang nama gelaran ni lain, nama sebenar lain. Nama sebenar dia lain kan. Itu sebabnya pengantin lelaki kena tahulah siapa nama sebenar pengantin perempuan tu. Apalagi kadang-kadang pengantin perempuan ni nama panjang nama dia. Nak nyebut pun payah. Dah lah panjang, nyebut pun payah. Takut nanti bila akan nikah tu tersalah sebut. Tersalah sebut nama pengantin perempuan. Kan malu. Cakap. Sebabnya kenalah alert lah dalam benda tu. Nama perhatian lah cakap. Kan biasa waktu hantar borang ke pejabat agama. Bila hantar borang ke pejabat agama, biasanya pengantin perempuan dia akan bagi satu salinan IC kepada pengantin lelaki untuk hantar borang ke pejabat agama untuk mohon nikah. Kat situ kamu kena alert lah. Siapa nama pengantin perempuan itu, bakas isi kamu tu siapa nama sebenar dia apa. Supaya jangan salah sebut ketika akan nikah. Gitu. Salah sebut kan dah viral pula. Malulah. Itu. Baik. Kemudian kelayakan kedua-dua yang berakad masih lagi kekal sehingga sempurna lepas akad nikah. Setelah wali berkata, aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku, dia pun menjadi gila atau pingsan sebelum pengantin lelaki melapaskan qabul. Jika pengantin lelaki menerima ijab tersebut dalam keadaan wali seperti ini, maka pernikahan itu tidak sah. Kelayakan kedua-dua yang berakad masih lagi kekal sehingga sempurna dapat akad nikah. Setelah wali berkata, aku nikahwikan engkau dengan anak perempuanku, dia pun menjadi gila. Dia ni siapa? Wali kan? Dia pun menjadi gila atau pingsan sebelum pengantin lelaki melapaskan qabul. Jika pengantin lelaki menerima ijab tersebut dalam keadaan wali seperti ini, wali jadi gila atau pingsan, maka pernikahan itu tidak sah. Tidak salah pernikahan tu. Semana wali mesti dipastikan dalam keadaan normal lah. Normal dan sedar kan. Waras, sedar, normal kan. Ketika dia melapaskan hijab. Jadi, keadaan ni biasa berlaku. Contohnya biasanya ketika wali sakit. Ada wali kadang sakit tapi dia nak juga nikah anak dia. Wali terletak ke hospital. Wali terletak ke hospital. Dia nak juga menikahkan anak dia. Dia tak nak wakalah pada orang lain. Dia sepatutnya wakalah pada orang lain lah. Takut nanti apa-apa terjadi berlaku kemudian kan. Tapi kadang dia nak juga nikahkan, terpaksa lah pengantin lelaki pergi ke hospital. Pengantin lelaki pergi ke hospital. Nikahlah ke hospital gitu. Jadi ditakuti nanti tiba-tiba kan wali itu pingsan.
Selepas dia kata saya nikahkan nikah dengan Abu Bakar dengan Mas Kona, itu pesan. Berarti lelaki tak jawab lagi. Berarti lelaki belum sempat jawab lagi. Kan? Jadi kalau sebut di sini pernikahan itu tidak sah. Dia mestilah wali itu masih dalam keadaan sedar. Waras normal kan. Maka pernikahan itu sah. Ada yang macam tu. Baik. Begitu juga pengantin lelaki menyatakan kawinkan aku dengan anak perempuanmu. Kemudian dia pensan. Sebelum wali menyatakan aku kahwin dengan kau dengan dia. Batallah ijab tersebut. Akad nikah tidak sah walaupun adanya qabul. Hal ini adalah kerana seorang daripada mereka tidak dapat meneruskan akad nikah sehingga sempurna. Mana salah seorang tadi pada wali dengan pengantin lelaki ni seorang-seorang contohnya tak normal lah. Tak normal, maka pernikahan tu tidak sah. Gitu. Boleh, tuan-tuan? Boleh InsyaAllah. Cukuplah sekadar tu perbincangan kita malam ni lah sampai situ. Ke surat 117. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Ada soalan lagi tak? Terus saya tutup. Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha min awsali wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahana futuhal arifin. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din wa alimna ta'wil ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum.